Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR komited untuk memudayakan nilai integriti dalam kalangan warga kementerian sebagai usaha meningkatkan kualiti perkhidmatannya. Menterinya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya menegaskan pembudayaan nilai integriti itu memerlukan komitmen semua jabatan dan agensi di bawahnya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Minggu Integriti Peringkat Kementerian bagi tahun 2022 dan pelancaran buku plan anti rasuah semakan semula 2022 sehingga 2026 di pejabatnya hari ini. Syahelmi juga percaya langkah menyemak semula plan anti rasuah KPMKR itu akan membawa keberkesanan kepada usaha perancangan, pelaksanaan dan pemantauan nilai integriti di kementerian berkenaan. Sementara itu, ribut tropika Maggie yang menyebabkan keadaan cuaca tidak menentu di Sabah ketika ini dilaporkan berada pada kedudukan 950 km di timur Laut Sandakan. Menerusi kenyataan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia, pada jam 10 pagi tadi ribut berkenaan berada paling hampir dengan Surigao City, Filipina dengan jarak 144 km di barat laut bandar berkenaan. Keadaan itu dilaporkan boleh menyebabkan angin kencang di kawasan perairan Sabah. Met Malaysia juga mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan Timur Kondor, Reef North, layang-layang Labuan Palawan, Sulu berkuat kuasa sehingga 11 April 2022. Orang awam di kawasan terlibat dinasihatkan untuk lebih peka dan mengikuti maklumat status terkini ribut tropika Maggie yang akan dikemas kini setiap 3 jam. Maklumat ini boleh diperoleh melalui laman web dan aplikasi My Cuaca. Orang awam juga boleh menghubungi talian hotline Met Malaysia bagi sebarang pertanyaan lanjut. Manakala seorang pemandu berdepan detik cemas apabila kenderaan dipandunya terlanggar 2 ekor lembu dalam kejadian di Jalan Pamalan Berhampiran, Lembaga Getah Keningau awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 5.30 pagi itu, kereta Prodo Azia yang dipandu lelaki berusia 37 tahun turut terbabit terbalik di atas jalan akibat kemalangan berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.43 pagi. Katanya sepasukan 11 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi kejadian, bangsa berjaya keluar sendiri daripada kenderaannya dan tidak mengalami sebarang kecederaan sebelum ketibaan bomba. Pasukan bomba kemudiannya mengambil tindakan membuka kepala bateri kereta bagi langkah-langkah keselamatan. Berang selepas ditegur kerana sering memarahi ibu kandung sendiri. Seorang lelaki gagal mengawal diri apabila bertindak menetak bapa saudaranya dalam kejadian di kampung tradisi Desa Kencana, Lahad Datu semalam. Dalam kejadian jam 1 petang itu, seorang lelaki berusia 55 tahun maut selepas ditetak di kepala menggunakan sabit pemotong sawit. Suspek yang berusia 24 tahun pula berjaya ditahan polis yang menjalankan siasatan sejurus lepas menerima laporan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Senior Assistant Commissioner Sapi Ahmad berkata mangsa maut dikenali sebagai Samak Hasan, iaitu seorang warga asing yang bekerja di daerah ini tanpa dokumen sah. Katanya siasatan lanjut mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada suspek yang tidak puas hati dengan mangsa kerana pernah menegurnya sebelum ini. Kejadian disaksikan seorang wanita yang sedang membasuh pakaian di kawasan berhampiran apabila suspek dilihat tiba-tiba menetak mangsa dari belakang. Suspek dikatakan menetak kepala mangsa menggunakan sabit pemotong buah sawit yang dibawanya. Menurutnya, saksi yang ketakutan terus melarikan diri dari lokasi kejadian dan satu laporan polis dibuat oleh salah seorang penduduk kampung. Sementara itu, Sapi berkata siasatan di tempat kejadian dijalankan. Bahagian siasatan jenayah, ibu pejabat polis daerah Lahad Datu mendapati mangsa meninggal dunia dengan kesan tetakan serta luka di kepala, leher dan badan. Katanya mayat mangsa terus dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Lahad Datu bagi tujuan proses bedah siasat. Sehubungan itu, Sapi berkata bertindak atas maklumat, sepasukan polis menyerbu sebuah rumah di sebuah ladang sawit dan berjaya menahan suspek. Katanya turut dirampas pakaian yang digunakan ketika kejadian dan suspek kini ditahan reman untuk membantu siasatan lanjut. Hasil ujian serangan air kencing yang dijalankan terhadap suspek turut didapati positif jenis metafetamin. Siasatan lanjut dijalankan
mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Seterusnya, Sabah hanya mencatat 65 kes baharu jangkitan harian COVID-19 hari ini, menjadikannya angka terendah dalam tempoh hampir setahun, iaitu sejak 18 Mei tahun lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, penurunan kes yang banyak hingga di bawah 100 berbanding 124 kes malam itu didorong pelbagai faktor. Katanya dua faktor utama yang dikenal pasti ialah penurunan kes yang besar di beberapa daerah dan catatan kes yang kecil, iaitu hanya satu angka atau sifar kes di kebanyakan daerah, kecuali di Kota Kinabalu yang masih mencatat dua angka, iaitu 16 kes. Secara keseluruhan masih diperkata sebanyak 16 daerah mencatat kes satu angka, dengan 13 daripadanya hanya mencatat kes baharu antara 1 hingga 4 kes. Beliau berkata sebanyak 10 daerah lagi tidak mencatat sebarang kes baharu, iaitu di Beluran, Telupit, Ranau, Kinabatangan, Kota Marudu, Nabawan, Keningau, Beaufort, Tongot dan Putatan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.